Assalamualaikum semua. Baik, apa khabar? Baik, cikgu harapkan semuanya sihat-sihat ya. Baiklah, hari ini kita bertemu semula dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Tema pada hari ini ialah Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Unit 14, Kenali Kesenian Kita. Tajuk Tarian Ciracap Inai. Hari ini kita akan belajar mengenai tarian Ciracap Inai. Baik, apakah tarian Ciracap Inai? Okey, tarian Ciracap Inai ialah tarian Melayu tradisional yang terkenal terutamanya di Johor. Ya, terkenal, tapi yang paling terkenal sekali ialah di negeri Johor. Okey, berasal daripada tarian istana. Maksudnya tarian istana, hari itu kita dah belajar bahasa istana. Tarian istana apa pula? Tarian istana ialah tarian yang ditarikan di hadapan sultan dan juga pembesar-pembesar negeri. Okey, dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Okey, ni ya bunga-bungaan emas ya. Okey, dan ada api lilin. Okey, asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Maksudnya sebelum ni ditarikan oleh golongan wanita ya dalam bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu contohnya 3, 5, 7 ya. Okey. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Sekarang boleh juga ditarikan secara berpasangan. Maksud berpasangan, kalau sepasang maksudnya ada 2 orang. Kalau 2 pasang maknanya 4 orang. Kalau 3 pasang, 3 darab 2 berapa? 6. Kalau 4 pasang? Ya, 8. Ya. Okey. Biasanya bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Baiklah, sekarang kita akan melengkapkan dialog pada petikan ini ya. Okey, ini adalah perbualan di antara Fatin dengan Nabila. Okey, Nabila berkata, "Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ciracap Inai." Okey, tanya Fatin, "Apakah keistimewaan tarian itu, Nabila?" Agak-agak apakah jawapan Nabila? Ya, kita lihat jawapannya. Keistimewaan tarian Ciracap Inai ialah tarian ini berasal daripada tarian istana. Okey, kemudian soalan kedua, apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Okey, tadi cikgu dah terangkan fungsi cahaya api lilin itu. Apakah fungsinya? Okey, kita lihat jawapannya. Fungsi cahaya api lilin itu adalah untuk menyerikan lagi tarian itu. Okey, yang ketiga, jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Okey, seperti yang murid tahu, kalau berpasangan, kalau sepasang bermaksud ada 2 orang. Kalau 2 pasang bermaksud ada 4 orang dan seterusnya. Ya, kita kira 2, 4, 6, 8 ya, ataupun kita panggil bilangan genap ya. Okey, jadi kalau berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Dia antara penari itu antara 5 hingga 8. 4 pun boleh ya. Okey. Baik, jadi kita boleh jawab begini. Jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat ialah bilangan genap, sama ada 4, 6 atau 8 orang. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, baik, kita lihat yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan merujuk buku aktiviti muka surat 7 ya. Okey, tajuk melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ini ialah peribahasa. Apakah maksud peribahasa ini? Ya, maksud peribahasa ini ialah jika
ibu bapa hendak mendidik anak-anak, biarlah sejak dari kecil lagi, ya. Jangan bila dah dewasa, dah besar baru nak didik. Mereka tidak akan mendengar lagi kata-kata ibu ataupun bapa, ya. Okey, jadi kita baca sama-sama. Imran dan Alia sedang berbual tentang kelas tarian Zapin yang akan diadakan pada minggu ini. Okey, kita lihat poster ni. Kelas tarian Zapin tarikh 26 dan 27 Jun 2021, hari Rabu dan Khamis, masa 3 hingga 5 petang, tempat Dewan Sekolah SK Perdana. Okey, ini adalah perbualan di antara Imran dan Alia. Okey, Imran berkata, Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Okey, apakah jawab Alia? Okey, Alia bertanya, bilakah kelas itu akan diadakan? Okey, jawab Imran. Okey, bilakah kelas itu akan diadakan? Kita lihat pada tarikh dan hari. Kalau awak nak jawab 26-27 Jun pun boleh. Awak nak jawab pada hari Rabu dan Khamis pun boleh, ya. Awak pilih salah satu. Jadi jawapannya kelas tarian itu akan diadakan pada 26 dan 27 Jun 2021. Ataupun awak boleh jawab kelas tarian itu akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis, ya. Okey, pastikan bila awak menulis tu jangan tulis hari Rabu tu depan pastilah huruf besar, yang belakang A, B, U, D, A, N ni semuanya huruf kecil kecuali K, hari mesti huruf besar dan R huruf besar, ya. Okey, di manakah kelas tarian itu diadakan? Di manakah merujuk kepada tempat. Okay, kita lihat tempat. Okey, Dewan Sekolah SK Perdana. Jadi jawapannya, kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah SK Perdana. Ataupun awak boleh jawab, kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah. Okey, yang ketiga. Mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Mengapa? Ni awak boleh bagi pendapat awak sendiri. Okey, jawapan cikgu. Kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah kerana kawasan Dewan Sekolah lebih luas. Ataupun awak boleh buat kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah kerana kawasan Dewan Sekolah lebih lapang. Ya, okey. Baik. Soalan seterusnya. Apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Okey, ini awak boleh bubuh jawapan awak sendiri, ya. Okey, contoh dia apa yang awak tahu? Okey, tarian kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan etnik di Sabah dan Sarawak. Okey, sebelum ni kita dah belajar tarian apa? Okey, awak boleh bubuh tarian Inang ke, tarian Zapin ke, ni tarian Zapin, tarian Ceracap Inai tadi, tarian Singa, tarian apa lagi? Tarian kaum Iban, lagi tarian kaum India, tarian apa? Ada nama panjang sikit, Bharatanatyam. Awak pilih yang mana awak tahu, ya. Okey. Okey, yang seterusnya kita tulis bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu. Macam mana kita nak kekalkan supaya tarian-tarian tradisional ini dia tidak hilang, tidak pupus. Ya, generasi akan datang, mungkin anak awak, cucu awak masih akan mengetahui tarian-tarian tradisional negara kita. Ya, okey. Kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu dengan mungkin menubuhkan kelab-kelab tarian tradisional di sekolah ataupun menyertai kelab-kelab tarian tradisional di sekolah. Okey, awak boleh bagi pendapat awak sendiri. Okey, kita lihat seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jawapannya. Okey, jadi tadi cikgu dah terangkan, jadi awak bolehlah pilih ni sama ada awak nak bina ayat awak sendiri ataupun awak ambil saja ayat-ayat ini, ya, untuk diisikan ataupun dilengkapkan dalam buku aktiviti, ya. Okey, kita lihat seterusnya. Satu B pula, ya. Okey, muka surat 8.
Ya, berikan respon terhadap soalan. Baju tradisional Kadazan Dusun Penampang. Penampang merupakan salah satu daerah di Sabah ya. Okey, awak lihat sini hiasan kepala. Okey, dua-dua kaum wanita pun ada, kaum lelaki pun ada, tapi berbeza ya hiasan kepala mereka. Okey, butang keemasan. Okey, pada pakaian mereka terdapat butang keemasan. Butang keemasan maksudnya butang tu berwarna kuning keemasan ya. Warna emas, macam warna emas tu ya. Okey, seterusnya bengkung. Bengkung ni selalunya dipakai pada pinggang. Ya, kalau wanita awak lihat ni diperbuat daripada shilling lama ni, ya, bengkungnya. Okey, dan keras ya, sebab shilling, keras. Dan untuk lelaki pula diperbuat daripada fabrik ataupun kain, jadi lembut ya. Okey. Baik. Baju pula diperbuat daripada baldu hitam. Ya, baldu hitam itu sejenis kain baldu dan kedua-duanya berlengan panjang ya, berlengan panjang. Okey, ada juga renda keemasan. Okey ni, ada renda-renda keemasan ni. Agak-agak sebab apa nak bubuh renda-renda ni? Untuk menyerikan lagi pakaian tersebut ya, sebab kedua-dua pakaian ini berwarna hitam. Okey, jadi bila dia bubuh butang keemasan, bubuh renda keemasan, jadi pakaian tersebut lebih menarik ya, berseri. Okey, wanita memakai sarung hitam ya. Sarung hitam dan lelaki pula memakai seluar panjang hitam. Di sini ada sikit info iaitu warna yang biasa digunakan ialah warna hitam. Warna hitam digunakan kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Ya, okey. Jadi mereka gunakan baju ni warna hitam kenapa? Sebab dulu tak ada lagi pewarna-pewarna ni. Jadi mereka bergantung pada tanaman dan sayurannya untuk mendapatkan pewarna kain. Okey, kita lihat seterusnya. Okay, mari kita jawab soalan ya. Okey, ini adalah perbualan di antara Imran dan Alia. Okey, kita lihat Imran berkata, cantiknya baju tradisional Kadazan Dusun ini. Ya, baju tradisional kita memang cukup tinggi nilai seninya. Pada pendapat kamu, mengapakah butang dan renda berwarna keemasan? Ini murid-murid boleh bagi pendapat sendiri. Ya. Okey, kalau cikgu akan buat butang dan renda berwarna keemasan untuk menambahkan keserian baju tersebut. Seperti yang cikgu cakap tadi, baju tersebut diperbuat daripada baldu berwarna hitam. Kalau kita bubuh butang hitam, nampak tak? Kalau kita bubuh renda hitam, cantik tak? Okey, jadi untuk menambahkan keserian, maka kita gunakan butang dan renda berwarna keemasan. Ya? Okey. Mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain? Penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain kerana apa? Kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Ya, okey. Apakah yang menarik pada baju tradisional ini? Jawapan ni awak boleh bagi pendapat awak sendiri. Ya, kalau cikgu buat yang menarik pada baju tradisional ini adalah pada rekaannya. Ya, ada pelbagai, ada dia punya hiasan kepala, bengkung, dia buat daripada shilling, dan kemudian ada renda keemasan ya. Okey. Soalan seterusnya. Mengapa kalau cikgu jawab yang ni, jadi cikgu akan kaitkan ya jawapan di atas. Baju tradisional ini menarik kerana orang dahulu bijak mencipta dan menghasilkan pakaian. Ya, mereka bijak ya mencipta dan menghasilkan pakaian. Pakaian tersebut menarik pula tu ya. Okey. Baik, kita lihat jawapan. Inilah jawapannya. Okey, jadi murid boleh lihat ya. Okey, ini jawapan untuk nombor 1 yang ni, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4.
Ya. Okey, murid-murid boleh juga berikan pendapat sendiri ataupun nak ikut yang jawapan cikgu pun boleh ya. Ataupun jadikan panduan. Okey. Baiklah, untuk tugasan murid pada hari ini, cikgu mahu murid buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 7 dan 8 ya. Okey, memandangkan ruangan untuk menjawab soalan latihan muka surat 8 terhad, ya, tak muat untuk awak menulis, maka untuk memudahkan awak buat latihan dalam selai kertas kemudian tampalkan pada muka surat latihan tersebut. Ya, dan pastikan tulis dengan tulisan yang kemas, tanda baca dan ejaan yang betul. Untuk awak tulis pada selai kertas ya, untuk latihan muka surat 8, awak tuliskan nombor 1 dan awak kena tulis soalan. Ya, soalan kemudian jawapan. Soalan dan jawapan. Dan seterusnya. Dia ada berapa? Ada 4 jawapan ya. Okey, pastikan awak tulis soalan kemudian jawapan ya. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih.